Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa sebelum belajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم yang ini apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Okey, jadi hari ini kita nak masuk tajuk seterusnya yang dah kita buat, iaitu pertama tayamum, kedua masjid destinasiku, lagi apa? Ketiga solat sunat menampung kefarduan. Okey, tiga tajuk ni waktu online dalam PKP selepas naik sekolah. Jadi hari ini kita nak masuk satu lagi tajuk. Tajuk kalau ikut buku teks pembelajaran yang ke-17, rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada buku teks tak? Pelajaran 17. Pelajaran 17 113. Okey. Nampak tak? Rukhsah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia rukhsah? Rukhsah. Kat situ rukhsah berarti mudah dan ringan. Rukhsah bermaksud mudah dan ringan. Jadi dalam Islam ni ada perkara-perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebiasaan yang kita lakukan. Contoh pertama sekali wudu. Ada yang dimudahkan. Yang kedua solat. Ada juga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita melakukan secara biasa dengan keadaan-keadaan tertentu. Sebab itu rukhsah nama dia adalah kemudahan, mudah ataupun ringan. Dari segi istilah pula, kerenangan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Inilah yang kita nak ambil dekat sini. Rukhsah adalah keringanan hukum. Maksudnya daripada hukum biasa yang kita lakukan, ada lagi hukum yang ringan daripada yang kita buat, yang ditentukan, yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada seorang yang mukallaf. Seorang mukallaf bermaksud seorang yang telah menerima tanggungjawab untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Jadi dia tak boleh buat macam ni
Allah bagi keringanan kena buat macam ni. Kerana keuzuran tertentu, kerana ada penyakit tertentu, ada sebab-sebab tertentu. Contoh dekat sini, contohnya rusak ialah solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solat seperti biasa. Apabila sakitnya sembuh, maka hukum asal solat kekal seperti biasa. Dekat sini, dia bagi contoh lah. Contoh orang yang sakit. Ini keuzan tertentu. Jadi orang yang sakit, Allah beri keringanan kepada orang tersebut untuk menunaikan solat secara sakit. Nanti dalam usul ni kita ada belajar 3. Pertama, menyapu balutan. Kedua, solat jamak dan solat qasar. Yang ketiga, solat ketika sakit. Ini 3 lah. Dalam rusuh ni 3. Yang pertama ni menyapu balutan berkaitan dengan wudu. Yang kedua, solat jamak dan qasar berkaitan dengan solat orang yang musafir. Dan yang ketiga, solat ketika sakit berkaitan solat 5 waktu orang yang sakit. Macam mana keadaan dia. Okey. Hikmah rusuh di dalam ibadah. Umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Apakah kelebihannya? Kelebihannya kita sebagai orang Islam dapat melaksanakan tanggungjawab walau dalam semua keadaan. Solat ni yang Ustaz beritahu semasa dulu, kan masa sekolah. Solat adalah perkara yang penting yang tidak boleh ditinggalkan. Kecuali orang tu gila, yang pertama gila, yang kedua dia mati. Kan? 2 je. Selain itu, kalau kita dah balik, dah berangkat, cukup syarat-syaratnya, solat wajib dilaksanakan. Kan? Walaupun sakit dia tak gila, dia tak mati. Jadi, dia kena solat. Jadi, sakit tu Allah bagi rusuh, bagi keringanan. Okey. Melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Maksudnya, nak solat tu ikut kemampuan masing-masing lah. Kalau dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Tak boleh duduk, dia boleh baring. Tak boleh baring, dia mengiring. Tak mengiring, dia terlentang, tak boleh juga. Dia guna isyarat mata. Dah tak boleh isyarat mata juga tu, kita tanamlah dia. Mungkin dia dah meninggal. Okey. Itu yang kedua, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, merasai kasih sayang Allah SWT dalam Islam sebagai agama yang mudah. Merasai kasih sayang Allah SWT dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Jadi, yang ketiga ni, kenapa Allah bagi keringanan? Kemudahan kerana Allah sayang dekat kita. Ibadah yang kita sakit, Allah bagi keringanan. Maksudnya dekat sini, walaupun kita sakit, Islam itu agama yang mudah. Kena buat cara solat walau apa jua sekalipun dengan kemampuan yang kita ada. Okey. Yang keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, qasar dan solat ketika musafir. Inilah yang keempat. Okey. Ini tajuk yang pertama, menyapu balutan. Sikit ke banyak ni? Tengok sikit. Sikit je menyapu balutan. Habis. Okey, unit yang pertama. Menyapu balutan. 2 layar muka surat. 3 je. 3 muka surat je. Menyapu balutan. Tahu tak balutan? Siapa yang dalam ni? Tengok sikit apa dia menyapu balutan. Muka surat 100, muka Hakim Dainal, muka surat 113. Okey. Pernah tengok balutan tak? Balutan Ustaz tak bawa lah balutan. Tak. Tak. Pernah terkena pisau kat tangan? Pernah. Pernah luka kat tangan? Pernah. Pernah kan? Kat tangan tu anggota apa?
Hmm, Kalau nak solat, Wuduk. anggota wuduk. Habis luka kat tangan tu, kita balut. Habis macam mana nak wuduk? Tak tahu lah. Buka. Buka terkena air nanti. Contohlah kita insiden kan. Insiden kan. Biasa kamu insiden kan. Hmm, Tengok sini. Biasa kan insiden. Insiden biasa tak? Insiden kat sini tangan ni, luka. Luka. Pernah. Banyak kat sini luka. Luka. Lepas tu kita balut, tutup. Kan tutup, tak kena air. Tak boleh kena air tangan ni. Macam mana kita nak wuduk ni? Ke tak payah wuduk? Bayang ni. Wuduk. Tak payahlah Ustaz, wuduk payah-payah Ustaz. Saya sembahyang lah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pandai saya jawab tak boleh ni. Sepatutnya, kalau luka kat sini, kan, luka sini, kita tutup luka sini. Jadi kita kena sembahyang. Sebab kita bukan gila dan kita tak mati. Saya cakap yang tak boleh sembahyang, jangan sembahyang. Orang gila dengan yang mati kan. Yang lain semua tu kena sembahyang. Kena solat 5 waktu. Jadi tangan kita luka kat sini, macam mana kita nak sembahyang? Ini kita cerita bab membasuh, menyapu atas balutan ketika kita nak ambil wuduk. Contohlah kita jalan-jalan kat sini, terbelah kat sini kan. Kita tampal. Tampal pakai pembalut. Okey. Sini tempat wuduk ni, Ustaz. Ustaz, sini tempat wuduk, Ustaz. Macam mana Ustaz nak balut ni? Jadi kita tengok dulu apa dia menyapu balutan. Okay. Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Dia kata apa? Kat sini dia kata menyapu air ke atas pembalut. Maksudnya kita nak ambil wuduk ni, kita ada yang luka ni kita balut lah. Balut. Macam mana kita nak buat? Kita sapu je atas balutan tu nanti. Dan sebab dia luka mengelakkan daripada penyakit ataupun mengelakkan daripada sakit itu lebih teruk. Okey. Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Maksudnya kita sapu je, jangan sapu atas luka tu. Jangan buka, nanti lagi teruk penyakit kita. Sakit tu lagi teruk ataupun tangan luka ni tak baik-baik sebab kena air je. Kita sapu je, nanti air tu sapu je atas pembalut tadi. Hukum menyapu balutan wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh ataupun menyapu anggota wuduk yang sakit. Kan, maksudnya anggota wuduk tu mana? Muka anggota wuduk, tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Ni 4 je anggota wuduk. 4 anggota wuduk ni kalau dibalut, jadi hukumnya wajib kita sapu atas pembalut. Wajib kita sapu atas pembalut. Kalau kita tak sapu, wuduk kita tak sah. Okey. Dalil menyapu. Dari mana ni suruh sapu balutan ni? Menyapu balutan digunakan oleh syarak bagi menjaga maslahah diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia mimpi bersetubuh. Kan? Dia pergi perang, kepala dia luka, dia baliklah, dia balut balik luka, kan. Lepas tu pada malam tu dia mimpi bersetubuh, keluar mani lah. Lalu mandi wajib, kemudian dia pun mandi wajib. Dia buka balutan kepala yang luka tu, dia buka. Perbuatan tersebut menyebabkannya ia meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diberikan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kan? Jadi ini dalilnya mana? Pada zaman Rasulullah tu ada seorang ni yang kepala dia luka. Kepala dia luka teruk lah. Kepala dia luka teruk dan dibalut lah. Dibalut, kemudian malam tu dia mimpi
mimpi bersetubuh, mimpi mandi, kena mandi wajib. Pagi-pagi tu dia nak solat, kan malam tu mimpi, dia nak solat, dia mandi wajib. Dia buka semua kepala dia mandi. Disebabkan dia mandi itu, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia sakit. Jadi Rasulullah SAW berkata, innama kana yakfi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqatan summa yamsahu 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Maksudnya sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan perca kain. Kemudian dia menyapu air ke atasnya, balutan, dan mandi keseluruhan badannya, iaitu mandi wajib. Ini. Nanti kata, kalau tak boleh mandi, dia ganti tayamum. Tayamum tu muka dengan tangan je lah. Ustaz dah tunjuk itu. Kemudian yang lainnya dia mandi wajib macam biasa. Yang badannya semua yang boleh kena air tu kenakan air. Yang kepalanya tu, yang dibalut tu hanya sapukan air di atas kepala, di atas balutan kain, jadi sapu sahaja. Itu cara dia. Okey. Itu cara untuk menyapu balutan. Kat sini ada tulis 3. Anggota wudu tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Anggota wudu tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Sebahagian kecil anggota wudu tidak boleh terkena air. Maksudnya jari, contoh kat sini. Yang pertama ni jari. Berwudu seperti biasa. Jari kita terkena air, wudu lah. Wudu macam biasa, basuh muka, tangan. Yang terkena air ni apabila sampai ke anggota wudu yang luka sapu air ke atas luka tersebut. Jangan kita basuh. Contoh kat sini kan kena pisau. Kat tangan ni kena pisau. Pertama ambil lah wudu, basuh muka sampai dekat sini. Yang lain ni basuh lah. Sampai dekat sini ambil air, sapu je. Sapu. Nampak kan? Sapu. Contoh ambil wudu, basuh muka semua. Tangan ni dah sampai sini, sapu. Okey. Jika kulit itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapu. Kalau tak boleh kena air, tak payahlah. Tapi kalau kena air, sapulah slow-slow, sapu. Tunaikan solat dan tidak perlu dikodok selepas sembuh. Maksudnya dah siap wudu tu, dah sapu, solat seperti biasa. Okey. Boleh? Ada yang dalam ni? Respon sikit? Boleh tak? Boleh. Ke dah pergi makan? Sarapan? Maksudnya ni macam tu lah. Kalau kita luka kan, kita biasalah main basikal lajak lah. Main basikal lajak, turun bukit, jatuh. Pam! Kepala sini berdarah. Yang tempat tak kena darah tu, kita sapu lah air, sapu nak duduk. Sampai kat sini yang berdarah tu, ambil air sikit, kemudian lap je. Lap je. Itu kalau tak berbalut. Okey. Itu kalau anggota tak berbalut. Sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air, sakit perlu tayamum dan menunaikan solat. Solat tidak perlu dikodok selepas sembuh. Ni tadi sikit, sini je sikit. Ni contoh kaki dia patah. Pernah tengok kaki orang patah kan? Pernah tengok tak kaki orang patah? Kan? Hakimi, pernah tengok kaki orang patah? Pernah. Macam ni dia nak ambil wuduk? Kalau Ustaz wuduk macam mana? Okey, pertama macam ni. Pertama, kaki orang patah ni, dia kena ambil wuduk macam biasa. Sampai dekat kaki nak basuh, tak boleh kan? Sampai dekat kaki tu tak boleh. Jadi yang tak boleh itu diganti dengan tayamum. Tangan boleh kan? Tangan, kaki balu pakai simin. Kaki kena simin kerak je kejung macam tu. Ustaz tak boleh kaki sakit. Kalau pergi hospital banyaklah kaki yang tak boleh kena air. Tapi dia wajib sembahyang. Dia wajib sembahyang. Jadi yang tak boleh kena air ni
Dia wuduk macam biasa, yang boleh kena air lah. Sampai dekat kaki yang tak kena air tu biarkan je. Kemudian dia yang tak kena air tu dia kena ganti dengan tayamum. Tayamum kepala dengan tangan je. Kaki tak payah. Sekali sapu muka, sekali sapu tangan. Kanan dan kiri. Kan? Kanan dan kiri selesai. Dia boleh solat. Kalau kaki cimin, dia kena solat duduk lah. Takkan solat berdiri ataupun solat baring atas katil. Tu kalau satu kaki. Ni yang kedua. Yang kedua ni lah. Sebagian besar anggota wudu tak boleh terkena air. Yang kedua tu. Okey, yang kedua. Okey. Yang ketiga, keseluruhan anggota wudu tidak boleh terkena air. Mengangkat hadas dengan tayamum jika pegawai perbuatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Ni. Yang ketiga ni lagi teruk. Semua anggota wudu ni tak boleh kena air. Contoh dia melecur. Terbakar. Kan? Terbakar boleh ingat lagi. Belum gila. Terbakar seluruh badan. Nak kena air pun tak boleh. Nak kena debu pun tak boleh. Kan? Nak tayamum pun tak boleh. Jadi macam mana pada waktu solat tu dia niat je solat, pada waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke, dan masa waktu tu dia solat tanpa berwuduk dan tanpa tayamum. Selepas solat nanti solat dia tak perlu diqada. Ini tiga cara. Pertama anggota yang kecil, yang kedua anggota sebahagian anggota wuduk, contohnya salah satu kaki ke, tangan ke, kepala ke, tu. Yang ketiga seluruh anggota tak boleh kena air. Itu cara dia. Cara kita nak melaksanakan wuduk apabila kita dalam keadaan sakit. Okey ni. Anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Yang tadi tak berbalut. Yang ni berbalut. Okey. Wuduk seperti biasa. Pertama apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapu, tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada dan selepas sembuh. Okey. Okey, faham tak? Faham tak? Ni yang berbalut. Tadi yang kat atas ni, yang tak berbalut. Yang kat sini yang berbalut. Yang berbalut wuduk seperti biasa. Dah sampai kepada anggota yang tak boleh kena air tu, sapu je atas balutan. Kemudian solat macam biasa, tak perlu qada solat. Ya, Okey. Hakim ni. Okey, setakat ni faham ke tak? Faham sikit. Faham sikit, mana yang tak faham? Entah. Faham. Faham Faham. sikit lah. Faham sikit je. Tak apalah. Okey. Selesai. Ada nak bertanya kat sini? Tak ada. Tak ada. Boleh masuk lagi? Weh. Boleh masuk lagi? Sambung lagi. Yang kedua. Boleh kot. Lepas itu dah. Ni solat jamak dan kosong ni susah sikit ni. Jamak
Okey. Kita masuk yang kedua lah Okey, boleh tengok buku teks. Nanti Ustaz terangkan dekat papan hitam. Okey. Semua ada buku teks tak? Ada. Ada. Nampak papan hitam? Nampak? Ustaz nak tulis question dia. Ni, nampak apa? Nampak papan hitam? Nampak. Jelas? Jelas. Okey. Nampak Ustaz tak? Nampak papan hitam je. Ustaz tak ada? Tak ada. Belok. Ustaz tak ada? Alamak. Jangan Ustaz tak ada. Jangan. Okey, nampak Ustaz? Nampak. Teacher. Ya. Okey, solat jamak dan kosor. Solat jamak dan kosor. Bagaimana? Aktiviti. Maksud, bahagian dan syarat diharuskan solat. Solat jamak dan kosor. Maksud, bahagian. Okey, macam ni. Solat. Solat ada berapa? Solat ada berapa? Ada berapa waktu solat? Solat ada 5 kan? Solat ada 5. Pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Okey. Jadi bahagian solat jamak, kan? Bahagian solat jamak dan kosor, ni waktu subuh tak masuk. Waktu subuh tak masuk bahagian solat jamak dan kosor. Waktu subuh tak masuk jamak dan kosor Maksudnya waktu subuh kita kena buat macam biasa. Waktu subuh buat macam biasa pada waktu subuh. Pukul 5.49 sekarang ni. Pukul 5.49 sampai pukul 7. Itu waktu subuh. Di mana-mana pun kita pergi, waktu subuh kena buat macam biasa. Yang solat jamak dan kosor, hanya yang ini 4 waktu sahaja yang terlibat. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Okey. Yang ini pun kita bahagi kepada 2. Dia ada kawan. Jamak dan kosor ni ada kawan. Kawan dia apa? Kawan dia kat sini kalau kita tengok, pertama zuhur, tambah asar. Okey. Zuhur tambah dengan waktu asar. Yang kat sini maghrib tambah dengan isya.
Okey. Maghrib tambah dengan isyak. Kalau kita tengok kat sini, pertama, maksud menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Apa dia jamak? Dekat sini kan. Pertama sekali dia kata solat jamak. Solat jamak. Jamak tu apa? Okey. Kita nak solat jamak. Jamak ni maksud himpun. Dihimpunkan apa? Dihimpunkan antara dua waktu solat. Waktu solat pertama waktu solat zuhur tambah waktu solat asar. Okey. Jadi zuhur berapa rakaat? 4 rakaat ditambah dengan waktu asar 4 rakaat. Okey. Sama. Bahagiannya ada dua. Jamak takdim dan jamak takhir. Muka surat 118 tu Ustaz tak buat lah. Ustaz tak tunjuk lah. Sebab Ustaz buat kamera sini. Kamu tengok buku. Okey, dia kata jamak takdim. Menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Dua. Okey, ni jamak maksud himpun. Kat sini jamak takdim. Takdim tu maksud awal. Apa dia maksud awal? Kan? Maksud awal ialah sembahyang asar. Sembahyang asar ini kita bawa masuk waktu zuhur. Contoh, kat sini saya bagi. Zuhur 1.16 sehingga pukul 4.34. Contohlah kat sini. Ini waktu zuhur. Waktu zuhur. Yang ni waktu asar. 4.35 hingga pukul 7.15. Ni waktu asar. Ni waktu zuhur. Okey. Jadi jamak takdim, kita sembahyang asar ni, sembahyang asar pada waktu zuhur. Dekat sini. Jadi zuhur 4, zuhur tambah dengan 4 asar. Jadi 8 rakaat kita solat. Solat jamak je. Ni solat jamak. Jadi 8 rakaat waktu asar nanti kat sini. Kita dah sembahyang belum waktu asar? Kita dah sembahyang tadi waktu zuhur. Jadi waktu asar pada dalam pukul 4.35 hingga 7.15 malam ni tak perlulah kita solat lagi waktu asar. Tak perlu solat waktu asar. Okey, itu namanya solat jamak takdim. Solat jamak takdim. Okey, yang kedua kita tengok juga solat jamak takhir. Kat sini takhir. Kan solat jamak takhir. Okey, apa dia solat jamak takhir? Ialah solat pada waktu akhir. Waktu akhir tu apa? Waktu asar. Okey, jadi waktu asar. Sembahyang zuhur ni kita tak perlu buat. Sebab kita niat nak sembahyang waktu asar nanti. Jadi waktu asar nanti, zuhur kita tak payah sembahyang. Dekat sini kita sembahyang zuhur. Kita tambah dengan asar. 4 rakaat tambah 4 rakaat. Jadi 8 rakaat kita buat 2 kali salam. 4 rakaat kita sembahyang zuhur macam biasa, 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita naik lagi, diri lagi, sembahyang waktu asar pula 4 rakaat. Jadi waktu zuhur ni kita tak payah sembahyang. Tak perlu sembahyang sebab kita dah nanti nak sembahyang pada waktu asar. Kita tengok syarat-syaratnya. Melaksanakan solat mengikut turutan. Kalau jamak takdim ni, yang awal ni ikut turutan lah. Mana turutan dulu? Zuhur ke asar? Zuhur. Jadi kita sembahyang zuhur dulu.
baru sembahyang waktu asar. Pertama. Yang kedua, niat jamak dalam solat. Tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam pertama. Bersegera melaksanakan solat kedua selepas solat pertama. Tidak boleh diselangi ibadah lain seperti zikir ataupun solat sunat. Berkekalan musafir hingga selesai solat kedua. Dekat sinilah. Maksudnya kalau kita buat jamak takdim, kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kemudian lepas sembahyang tu tak boleh diselangi apa-apa perkataan ke, zikir ke, solat sunat ke, terus sampai kita buat waktu asar. Dah solat waktu asar, kemudian kita habis, selesailah. Dalam kedua-dua solat ni, kita masih lagi dalam keadaan musafir. Ustaz dah terangkan kan itu. Kita ada tiga kan. Ada tiga keadaan. Yang pertama sekali, mukim, mustautin. Ketiga, musafir. Musafir ni 90 kilometer. Maksudnya, kita dah keluar daripada kawasan kita menuju ke sesuatu tempat yang jaraknya jauhnya lebih kurang dalam 90 kilometer. Okey. Selesai. Begitu juga dengan waktu kat sini. Ya kan? Waktu dekat sini. Waktu kat sini waktu apa? Waktu maghrib dan waktu isyak. Waktu maghrib dan waktu isyak. Kalau kita nak buat sembahyang jamak takdim, waktu maghrib 3 rakaat tambah 4 rakaat waktu isyak. Kalau kita nak buat jamak takhir, 4 rakaat tambah maghrib 3 rakaat. Niat jamak dalam waktu pertama masih bermusafir sehingga selesai ditunaikan. Solat ditunaikan. Kalau kita nak buat kat sini, jamak takhir ataupun waktu isyak, jamak takhir, maghrib jamak takdim, isyak jamak takhir, zuhur jamak takdim, asar jamak takhir. Mana-mana kita boleh pilih. Okey. Selesai Kalau Ustaz nak tunjuk, Ustaz nak tunjuk cara solat. Boleh? Ada orang kat sini tak? Ada lagi tak? Tak ada. Ada? Boleh tak? Faham tak sekarang ni? Faham. Faham Ustaz rasa Ustaz tunjuk dulu solat jamak. Nampak tak Ustaz? Nampak. Nampak apa kaki Nampak kaki je. Nampak kaki je. Okey, tak apa nampak kaki. Ustaz anukan sikit kamera. Okey. Okey. Nampak Okey. Contohlah. Contoh Ustaz dari JB, Ustaz nak pergi KL. JB ke KL dalam 300 km. Jadi Ustaz dah namanya Ustaz Musafir. Jalan-jalan Ustaz keluar rumah. Okey, Ustaz keluar rumah pukul 10 pagi. Sampai dekat Melaka waktu Zuhur. Waktu Zuhur tu boleh sembahyang apa? Alamak. Nampak apa? Sembahyang Waktu Zuhur sembahyang apa? jamak. Sembahyang Zuhur lah. Kan? Waktu Zuhur sembahyang Zuhur. Waktu Zuhur sembahyang Zuhur nak jamak dengan waktu apa? Gabung dengan waktu apa? Jamak ni gabung. Asar. Okey, sembahyang Zuhur dengan waktu asar. Ustaz tak sampai Melaka tu, Ustaz sembahyang Zuhur dulu. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri taqdiman. Sahaja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat jamak takdim pada waktu asar
kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan waktu asar kerana Allah Ta'ala. Sembahyang zuhur dulu Allahu Akbar. Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Berapa tadi? 4 rakaat lah. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur ni. Sami Allahu liman hamidah. Terus, ni Ustaz dah. Sembahyang zuhur 4 rakaat kan? Allahu Akbar. 4 rakaat. Dah bagi salam lah. 4 rakaat ni dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis salam. Kita tak boleh lari, tak boleh zikir, tak boleh makan. Terus naik. Niat pula sembahyang waktu asar. Usalli fadal asyari arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri. Takdiman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang asar 4 rakaat jamak kepada waktu zuhur takdim. Jamak waktu zuhur takdim kerana Allah Ta'ala. Dah sembahyang Allahu Akbar macam biasa. Macam biasa sembahyang asar 4 rakaat. Allahu Akbar ni rakaat keempat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat keempat ni. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi selesai kita sembahyang solat jamak takdim. Jadi ustaz pun pergi dari RNR Melaka tadi. Kat Melaka air keruh, air keruh Melaka. Ustaz pun pergi KL, sampai KL waktu asar. Sampai KL waktu asar. Sampai KL tadi waktu asar. Nak kena solat lagi ke tak? Tak. Kenapa tak perlu solat? Sebab dah jamak. Sebab dah jamak. Okey. Sampai KL. Sampai KL tadi dah waktu asar. Dah waktu solat asar. Tak payah sembahyang asar. Tak payah sembahyang asar. Sebab kita dah jamak tadi pada waktu zuhur. Senang ke tak? Senang ke tak? Jadi kat KL tu kita nak buat apa? Kita nak jumpa saudara kita pada waktu asar nanti, nak pergi mana-mana, nak pergi beli belah pun kita rasa dah senang hati sebab kita dah solat tadi dekat RLR kat Melaka, dah solat zuhur dengan asar. Jadi habis. Dekat KL, mana pen Ustaz tadi? Okey, dekat KL, kat KL ada waktu apa lagi? Ni contoh lah, KL. Dekat KL ada waktu apa? Kita belum sembahyang lagi. Maghrib dengan isyak. Kat KL kita belum sembahyang waktu maghrib dan waktu isyak. Waktu maghrib ni kita sibuk. Kita sibuk dah pukul 7 tadi. Maghrib 7.15 sampai pukul 8.35 kan. Contoh dia waktu maghrib. Kita sibuk lagi waktu maghrib ni, kita belum balik rumah. Belum masuk hotel lagi. Jadi, belum masuk hotel lagi, kat sini kita tak payah sembahyang maghrib. Cuma kita niat. Niat dalam hati, aku nak sembahyang jamak takhir. Kan? Aku nak sembahyang jamak takhir nanti pada waktu isyak. Jadi, masa kita waktu asar ni, kita pun beli belah lah, sampailah jumpa saudara mara, jumpa kawan-kawan. Waktu maghrib pun kita tak payah sembahyang lagi. Sampailah dekat hotel pukul 8.35 sehingga pukul 5.49 pagi. Ni waktu isyak kan. Jadi waktu isyaknya panjang. Waktu isyak panjang, kita balik KL, balik hotel pukul 10 malam. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam kita balik hotel. Sebelum malam ni kita buat sembahyang apa? Jamak takhir kat sinilah.
Ni kalau maghrib jamak takdim. Kalau isyak jamak takhir. Jamak takhir 4 rakaat. Rakaat isyak tambah dengan 3 rakaat maghrib. Jadi kita sembahyang 4 tambah 3 sama dengan 7 rakaat. Tadi kat sana 8 rakaat kat sini. Kat sini kita buat 7 rakaat. 7 rakaat sembahyang jamak takhir. Waktu isyak ni takhir. Waktu sini asar ni takhir. Waktu isyak takhir. Waktu maghrib takdim. Waktu zuhur takdim. Okey. Selesai. Solat jamak dulu. Kalau jamak takdim, zuhur tambah asar dalam waktu zuhur, maghrib tambah isyak dalam waktu maghrib. Itu jamak takdim. Zuhur, asar dalam waktu zuhur, takdim. Maghrib, isyak dalam waktu maghrib, takdim. Satu. Zuhur tambah asar dalam waktu asar, takhir. Maghrib dengan isyak kita buat pada waktu isyak, solatnya pada waktu isyak, waktu ni namanya jamak takhir. Okey, habis. Sampai sini dulu. Solat jamak dulu. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Selesai Okey, Ustaz tunjuk sampai sinilah dulu. Jamak takdim dan jamak takhir. Lebih. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, selesai Boleh faham Boleh. Okey. Besok ada pergi kelas kan? Nak tengok jadual dulu. Ustaz saya besok, tak ada besok ke lusa ke, ada lagi satu. Ada lagi satu nanti Ustaz kosor. Ustaz masuk bahagian solat jamak kosor. Jamak kosor. Nanti Ustaz tunjuklah jamak kosor tu. Jamak, kalau jamak saja 4. Kalau kosor pendek. Yang 4 buang 2 jadi 2. Sembahyang apa yang 4 rakaat? Asar zuhur. Bukan. Asar zuhur. Asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Lagi satu? Isyak. Isyak 4 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat ni kita boleh pendekkan dalam kita keadaan musafir. Kita boleh jadikan dia 2 rakaat. Nama dia sembahyang qasar. 4 jadi 2. Yang 4 je. Yang 3 rakaat, salah apa? 3 rakaat? Maghrib. Maghrib, solat maghrib 3 rakaat. Yang 2 rakaat? Subuh. Subuh tak termasuk dalam bab ni, tak termasuk. Subuh macam biasa. Yang 3 rakaat kita tak boleh pendekkan. Tak boleh pendekkan, dia jadi 2. Tak boleh. Kita kena buat di 3. Okey. Jadi untuk hari tu setakat ni saja. Kalau ada nak tanya ke, boleh tulis chat lah kat situ. Okey. Chat ada 20 jam saya nak baca. Apa ni Hakim 55 tutup mic. Okey, 55588. Apa benda 558 ni? Tak tahu lah. Ke nombor ni 558. Nombor apa Ustaz pun tak tahu. Okey. Kalau tak ada pertanyaan, ada dalam buku kan, dalam buku modul nota tu. Cuba jawab soalan yang menyapu balutan. Buat tajuk yang menyapu balutan, rukhsah tu, rukhsah anugerah daripada Allah, menyapu balutan dengan jamak. 2 je. Masuklah YouTuber tu. Suka sedap. Apa dia? Ustaz rekod ni masuk dalam YouTube. Yelah. Sekejap. Ustaz dah rekod dah ni. Ustaz dah rekod. Siapa yang tak hadir, nanti Ustaz masukkan yang YouTube. Supaya yang hadir tu, yang tak hadir pun boleh. Okey. Jadi hari Selasa kan. Hari Selasa program ambil latihan kan dekat sekolah.
Jadi siapa yang nak ambil latihan kat sekolah tu, tolong hantar modul nota ni, nanti ambil modul latihan. Okey. Nanti dekat Dewan Sekolah tu hari Selasa. Hari Selasa, esok hari ni peralihan je. Hari Isnin untuk tingkatan 1, hari Selasa untuk tingkatan 2. Tingkatan 2 hari Selasa. Hari Selasa nanti Ustaz akan letak modul latihan. Ustaz akan letak modul latihan. Dan modul latihan tu hantar modul nota sana semak dan ambil modul latihan. Kita buat latihan. Okey. Pengajar kita buat latihan. Okey. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi kelas nanti saat malam lah dalam jadual dalam WhatsApp group kelas saat malam dan klik saja Ustaz punya ni. Ustaz punya link sama je. Link sama je semua. Ustaz pakai satu link je. Untuk Google Classmate lah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam rancangan dalam kelas Ustaz Saleh. Assalamualaikum.